Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah ya Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bagi mereka yang sedang menonton sama ada secara langsung ataupun di atas rakaman, kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah kerana pada malam ini kita boleh menyambung siri Khawatir Quran yang merupakan satu inisiatif daripada beberapa ikhwah. Ini merupakan sesi yang sepatutnya kedua terakhir lah. Ada siaran tunda yang scheduled for tomorrow morning. InsyaAllah. Moga-moga Allah SWT berikan kepada kita the best out of our efforts, insyaAllah. Pada malam ini, malam yang ke-30 setelah kita 29 hari berpuasa, dan pemegang mohon pun dah maklumkan yang esok adalah hari terakhir kita akan berpuasa, dan pada hari Ahad insyaAllah kita akan sama-sama menyambut Aidul Fitri, kemenangan setelah 30 hari berpuasa insyaAllah. Baik. Buat yang sedang menonton, kalau jelas boleh maklumkan. Kalau tak jelas, insyaAllah beritahu saja lah. InsyaAllah. Tak boleh nak buat apa pun. Jalan je lah. Baik. Pada hari ini, pada malam ini, insyaAllah, anda akan kongsi sikit sebanyak lintasan berdasarkan kitab Khawatir Quran ya, karangan Syekh Abdul Khalid. Berkisar tentang surah Al-Fath, surah kemenangan. Moga-moga Allah SWT memberikan kepada kita the best out of sesi kita pada malam ni insyaAllah. Okay. Seperti mana malam semalam, buat yang mengikuti sesi Khawatir Quran surah Al-Hadid, nak mulakan dengan menanya soalan kan. Dan ada yang telah PM dan telah memberitahu jawapan. Dan di sini ana nak mulakan juga dengan satu soalan. Bagi yang ada jawapan, bagi yang sedang menonton dan ada jawapan, boleh tulis di ruang komen insyaAllah. Ataupun nak PM pun boleh, dua-dua pun boleh. Okay. Soalan dia berbunyi begini. Di dalam surah Al-Fath, berapa kalikah perkataan Al-Fath diulang? Di dalam surah Al-Fath, berapa kalikah kalimah Al-Fath atau Fath diulang? Seperti di dalam ayat yang pertama, Inna fatahna laka fatham mubina. So, bagi yang ada jawapan, boleh masukkan di dalam ruangan komen, insyaAllah. Baik. Di dalam surah ini, subhanallah, kan, surah yang sangat-sangat agung, surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selepas daripada perjanjian Hudaibiyah, dan surah ini jugalah surah yang telah dibaca oleh Nabi SAW ketika mana baginda SAW ingin masuk ke kota Mekah untuk pembukaan kemenangan. Kita tidak akan go through tafsir lah, sebab ia adalah bukan satu lintasan semata-mata. Cumanya wajar untuk anda nak sharekan kat sini bagaimana Syekh Abdul Khalid dia kata di dalam surah ini saja, surah Al-Fath dalam surah Al-Fath ini, bila mana kita lihat adanya, kita panggil sebagai satu gambaran Futuhat Ar-Rabbaniyah. Futuhat Ar-Rabbaniyah, iaitu kemenangan-kemenangan yang Rabbani. Kalau ikut dia punya terjemahan, kemenangan-kemenangan yang Rabbani. Di mana di sini Syekh Abdul Khalid dia kata ada 12 kemenangan sepanjang surah ini. Walaupun surah ini hanya merangkumi
29 ayat sahaja, tetapi dia kira macam padat. Dia ringkas, dia singkat tetapi sangat padat. Dia dipadatkan dengan apa? Padatkan dengan satu spirit kemenangan yang disampaikan kepada orang-orang muslimin ketika itu dan juga pada hari ini. Kita ada yang kan kalau dalam PM punya live telecast kan, ada orang buat sign language kan. Sebelah ni adalah orang buat sign language kan. Somehow. InsyaAllah. Raikan sahajalah dia insyaAllah. Baik. So ada terdapat 12 kemenangan Rabbani ataupun futuhat ar-Rabbaniyah yang insyaAllah ikhwah sekalian bolehlah lihat senarai tersebut di dalam kitab Khawatir Quran karangan Syekh Abdul Khalid itu sendiri insyaAllah. Itu tidak akan diceritakan pada malam ini. Tetapi apa yang anda nak cuba kongsikan bersama lah sebab benda ni boleh dibaca kan. Yang boleh dibaca, yang boleh dikongsikan bersama insyaAllah ialah ayat yang terakhir di dalam surah Al-Fat. Ayat yang terakhir di dalam surah Al-Fat. Kalau kita lihat ayat yang terakhir tersebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat yang ke-29. Okey. Kat sini kita tak boleh minta siapa-siapa baca kan. So ana lah yang terpaksa membacanya. Tunggu sekejap buat yang baru menonton, ana dah memberi satu soalan di awal tadi, di awal sesi kita. Soalan itu boleh dijawab sama ada menerusi PM ataupun boleh sahaja tulis di dalam ruangan komen tersebut. Iaitu apakah soalan saya tadi? Soalan saya ialah berapa kalikah perkataan Al-Fat diulang di dalam surah ini? Kalau ikutkan dalam ayat pertama tu saja dah ada 2 kan, inna fatahna laka fatham mubina. Tapi adakah 2 itu saja yang disebut di dalam surah ini? So dia bergantung kepada siapa yang menjawab tu insyaAllah. Okay? Betul, dapat hadiah. Disponsor oleh penganjur Khawatir Quran ni insyaAllah, Akhi Azrul Al-Azra. Kita tengok ayat yang terakhir ayat yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Satu ayat yang sangat-sangat masyhur. Yang moga-moga kita dapat hidupkan ayat ni. Kita tengah bicara tentang surah Al-Fat. Kita lihat ayat yang ke-29, ayat yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dan orang-orang yang bersama-sama dengan Nabi SAW, yang bersama dengan Rasulullah SAW. Yang menariknya surah Al-Fat ni, surah yang ke-48. Kena ingat surah yang ke-48. Surah ini, kalau ikut dalam Khawatir Quran, dia grupkan 3 surah sekali. Ada 3 surah yang digrupkan sekali. Iaitu surah sebelumnya, surah Muhammad, kemudian surah Al-Fat, kemudian surah Al-Hujarat. Ketiga-tiga surah ini, kalau ikut sebelum daripada surah Fat ni apa? Sebelum surah Fat adalah surah Muhammad. Sebelum surah Muhammad tu adalah kompilasi surah-surah Hamaim kita panggil kan. Surah Hamaim. Hawam bukan Hamaim surah apa Surah yang dimulai dengan Hamim kan. Surah-surah yang dimulai dengan Hamim daripada surah Al-Ghafir kalau tak silap, sehinggalah surah sebelum daripada surah Muhammad tu surah 46, kemudian 47 tu dimulai dengan surah Muhammad. Selesai saja surah Muhammad, kita panggil surah Qital surah peperangan. Allah SWT menghadiahkan kepada kita surah Al-Fat, itu surah kemenangan. Yang mana kalau ikutkan menariknya surah Al-Fat ni sebab dia seolah-olah menyahut, kalau ikut kata Syekh Abdul Khalid lah, dia menyahut persoalan yang telah ditinggalkan daripada surah Muhammad, yang mana kalau ikutkan surah Muhammad itulah satu seruan untuk kita semua untuk nak bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Tetapi yang diceritakan dalam surah Al-Fat ni lah menjawab persoalan siapakah ataupun apakah ciri-ciri orang-orang yang bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Iaitu diceritakan secara live, secara vivid, yang secara nampak yang kita lihat daripada ayat yang terakhir ni, iaitu ayat 29. Allah SWT kata, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah. Orang-orang yang bersama-sama dengan Muhammad Rasulullah SAW itu, mereka itu, dia kata apa? Asyidda'u 'alal kuffar. Bersikap keras, bersikap syadid terhadap orang-orang kafir, dan ruhama'u bainahum, iaitu bersikap rahmah di antara mereka, iaitu di sesama mereka, sesama orang-orang yang bersama dengan Rasulullah SAW. Kemudian
Bukan itu saja. Allah SWT kata, tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Boleh melihat pada mereka, kamu melihat mereka berada dalam keadaan rukuk, berada dalam keadaan sujud, yabtaguna fadlan minallahi. Mereka ingin mengambil atau nak memperoleh fadlan, kelebihan daripada Allah SWT dan juga redanya. Simahum fi wujuhihim. Tanda mereka pada wajah-wajah mereka min atharis sujud, iaitu daripada kesan-kesan mereka telah sujud. Ada yang kata 2, ada yang kata 1, tapi terpulang lah macam tu kan. Kemudian dia kata zalika mathalahum fit Taurat. Itu adalah perumpamaan seperti mana yang telah disebut dalam kitab Taurat. Ini menarik. Kemudian wa mathaluhum fil Injil, dan juga perumpamaan mereka itu di dalam Injil, kazar'in akhraja syat'ah fa'azara, kazar'in akhraja syat'ah. Itu mereka umpama seperti apa dia terjemahkan kat situ? Apa? Jazakallahu khair pada Hizul, dia kata hawamim bukan hamaim tu benda lain. Kalau kan dia sama ada boleh jadi burung merpati ataupun tandas-tandas kan. Tapi nak ceritanya ialah surah-surah sebelum daripada surah Muhammad tu, surah yang dimulai dengan Hamim. Kemudian kalau kita tengok dalam surah ini, ayat terakhir itu dalam surah Al-Fath menceritakan tentang sifat orang-orang yang bersama dengan Rasulullah SAW setelah diseru untuk nak kita perlu bersama dengan Rasulullah SAW. So apakah ciri-ciri ataupun sifat orang-orang yang bersama dengan Rasulullah SAW ini? Dikatakan kat sini iaitu kalau ikutkan yang tadi tu, simahum fi wujuhim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ah, iaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat. Fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqih yu'jibu zurra, membuatkan para penanam tu, petani tu menjadi takjub. Liyaghiza bihimul kufr, liyaghiza bihumul kuffar, iaitu menjengkelkan, dia kata menjengkelkan orang-orang kafir. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihat, dan Allah SWT menyediakan orang-orang yang beriman dan juga orang yang beramal soleh di kalangan mereka itu maghfirah wa ajran azima, iaitu keampunan dan juga pulangan yang sangat-sangat agung. Maka kat sini ikhwati fillah Allah SWT, apakah sifat-sifat bagi orang-orang yang bersama-sama dengan Rasulullah SAW, yang mana kalau ikutkan Amr Khalid mengatakan mereka ini adalah orang-orang apa? Orang ahlul fath. Dipanggil bab ni ialah sifatu ahlul fath, iaitu sifat-sifat orang-orang yang dikatakan sebagai ahli fath, ahli menang, orang-orang yang menang. Macam dalam buku apa? Buku Saiful Anam kan? Orang yang menang. Itu yang nama buku tu. Sifat ahlul fath. Tetapi dalam konteks mengikut neraca dalam Quran, apakah sifat-sifat orang-orang yang menang ini? Kalau kita lihat sedikitlah di dalam ayat ini, di dalam ayat yang terakhir ni, kita dah tahulah yang first tu ya kita biasa dengar lah asyidda'u 'alal kuffar, bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, bersifat rahmah, lembut, mercy towards each other kan. Kemudian kita lihat antara sifat dia yang lain, tarahum ruk'an sujjadan, mereka berada dalam keadaan rukuk, sujud. Sebab apa mereka buat semua benda tu? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, adalah untuk nak memperoleh kelebihan dan juga redha daripada Allah SWT. Yang menariknya kat sini, bila mana dia singgung apa yang ada di dalam Taurat sebelum ini, iaitu apa? Zalika mathaluhum fit Taurah. Apa yang berada di dalam Taurat itu? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, iaitu kita dapat melihat ada pada wajah-wajah mereka itu tanda-tanda sujud itu. Dan bila benda ni disebutkan di dalam Taurat, maknanya di dalam Taurat itu Allah Subhanahu Wa Taala sedang mengiktiraf orang-orang Yahudi yang pada wajah-wajah mereka ada tanda sujud tersebut. Kita kena faham konteks ni. Konteks ayat ni. Bila mana dia cakap Taurat, di dalam Taurat Allah SWT mengiktiraf dan memuji orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel yang mana pada wajah-wajah mereka ada tanda-tanda sujud. Persoalan timbul, why? Kenapa mereka orang-orang Bani Israel yang mempunyai tanda-tanda sujud di atas pada wajah-wajah mereka itu diiktiraf oleh Allah SWT? Kerana kita kena faham keadaan orang-orang Yahudi ini, mereka ini sibuk dengan perkara-perkara yang
bersifat materi, bersifat materialistik. So buat mereka yang sebab generally orang-orang Yahudi ni memang sikap dia sangat rajin, sangat-sangat nak bekerja. Kalau ikutkan apa yang Abdul Khalid kata, dia kata zalika li'anna al-yahud, ini adalah kerana orang-orang Yahudi ni qad ghalabul janib al-madi 'ala al-janib ruhi. Orang-orang Yahudi ni kalau ikutkan sifat dia apa? Mereka akan memenangkan sisi materialistik ke atas sisi-sisi rohani di dalam kehidupan mereka. Maknanya orang-orang Yahudi ni sifat dia materialistik lah. Kalau kita tengok memang betul lah kan. Dengan ribanya, dengan banknya, semua nak fikir pasal dunia. So bagi orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, yang mana mereka ini kembali kepada sifat rohaniyah. Maknanya sifat material tu ialah dia orang punya default setting. So orang-orang yang berjaya untuk nak reprogram dia orang daripada mempunyai hulu ataupun berlebihan dalam sifat materialistik tu kepada sifat rohani, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Kalau ikutkan di dalam Taurat sebelum tu. Sebab itulah dikata dzalika mathaluhum fit Taurah. Kerana apa yang orang-orang yang berjaya itu seperti mana yang telah disebut dalam kitab Taurat itu, simahum fi wujuhim min athari sujud. Kerana generally untuk nak mencari seorang kumpulan-kumpulan Yahudi yang materialistik tu, yang mana mereka itu fokus pada benda-benda yang rohani tu, memang sangat rare waktu tu. Sebab itulah di dalam ayat ini dia iktiraf orang-orang yang melebihkan aspek rohani. Siapa yang melebihkan aspek rohani tu? Iaitu orang-orang Yahudi. Kenapa? Sebab orang-orang Yahudi ni by default dia adalah orang yang materialistik. Kemudian yang kedua, dia tak stop kat situ. Walaupun ada tanda wakaf, tanda gym tu kan, tak berhenti sebentar kan. Tapi dia tak berhenti kat situ. Dia kata, wa mathaluhum fil Injil, dan perumpamaan mereka ini di dalam kitab Injil, iaitu apa? Kazar'in akhraja syat'ah fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqih yu'jib az-zura'. Maksudnya nak ceritanya the other side. Dia ada side. Kalau tadi kita tengok macam mana sifat orang Yahudi yang by default dia orang ni materialistik. So orang-orang yang berjaya untuk nak kembali kepada benda-benda yang rohani tu, mereka itu adalah orang-orang yang menang. Tetapi di ada side di dalam Injil, seperti mana kita tahu, orang-orang Nasrani ni dia berada di spektrum yang lagi satu. Mereka ini apa? Mereka ini melebihkan benda-benda yang bersifat rohani, sehingga mereka hatta mereka melebihkan benda-benda yang rahbani kan. Dia orang ni tidak rabbani tetapi rahbani. Mereka mengagungkan rahib-rahib mereka. Mereka suka untuk nak duduk di dalam biara-biara, beruzlah, tidak berinteraksi dengan manusia. Hatta ada di kalangan padri-padri mereka mengharamkan ke atas diri mereka daripada berkahwin, tapi yang jadi ironinya menjadi pedofilia. Pedofilia pula kan. Jadi masalah. Itulah masalah orang-orang yang sesat kan. Terlalu nak menafikan nafsu tu sehingga kan kononnya nak mendekatkan diri dengan Tuhan. So untuk mereka ini, untuk kumpulan orang-orang Nasrani ini pula, Allah Subhanahu Wa Taala kata wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ah fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqih. Iaitu kalau orang-orang yang di sebalik orang-orang yang sangat beratkan aspek rohani itu, mereka keluar dan mereka bekerja dan mereka mencari kebendaan itu untuk nak tawazun, untuk nak balancekan kehidupan mereka, maka mereka inilah orang-orang yang berjaya pada aspek orang-orang Nasrani. So kat sini yang menariknya, bila mana membahaskan tentang sifat Ahlul Fath dalam suratul Fath, Allah SWT cerita dalam ayat yang terakhir ini, ayat yang ke-29, bagaimana untuk nak menyimpulkan sifat orang yang menang ini. Allah SWT memberikan perumpamaan dua golongan. Yang mana dua golongan ini terletak pada dua ekstrim. Satu ialah ekstrim yang ghulu pada benda-benda yang bersifat materi. Satu lagi ialah golongan yang ghulu pada aspek rohani. Maka dia kata apa? Dia kata fa'atat hadhihi al-ayah litazhirahu anal ummah allati tastahiq al-fath ar-rabbani. Orang-orang umat yang mempunyai sifat kemenangan rabbani itu ialah hiya allati tajma' al-janibain ar-ruhi wal madi. Iaitu orang-orang yang
mempunyai kemenangan Rabbani tadi itu, yang ada sebanyak 12 senarai kemenangan Rabbani tadi yang Syekh Amrul Khalid senaraikan tu, orang-orang yang al-fathu Rabbani, yang tastahiq al-fathu Rabbani, yang boleh merealisasikan kemenangan Rabbani ini ialah apa? Hiya allati tajma' al-janibain, iaitu orang-orang yang mampu untuk nak menggabungkan antara kedua-dua sisi, kedua-dua aspek ar-ruhi wal madi. Dan dia pesan wala taghlub janiban ala akhar, dan tidak ada satu aspek itu yang menguasai di antara aspek yang lain. Dia kata wa bihadhihi as-sifat istahaq as-sahabah sahabatul fat. Orang-orang yang memiliki kemenangan ialah orang-orang yang mampu untuk nak ada sifat ini, iaitu menggabungkan antara dua ekstrim. Bahkan orang-orang yang mampu untuk nak membalancekan kehidupan mereka. Ikhwati fillah rahmatullah SWT, kalau kita review kan, dalam yang semalam tu, surah Al-Hadid kan. Surah Al-Hadid pun dia cerita pasal tawazun. Kan? Pun sama, dia bawa sifat orang-orang Yahudi dan juga sifat-sifat orang-orang yang orang Nasrani. Kemudian di dalam akhir surah Al-Fath ni, dia ulang tema yang sama kan. Iaitu orang-orang yang menang ialah orang-orang yang mampu untuk nak menggabungkan antara kedua-dua aspek ini. Ini yang kita biasa dengar dalam surah dalam surah Al-Fath ni ialah yang awal tu kan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan. Itu kita biasa dengar. Tapi yang menarik yang nak cuba nak singgung kat sini adalah apa? Allah SWT sengaja bawa kepada kita dua contoh golongan besar, iaitu golongan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, supaya kita sendiri tidak terjebak untuk nak mengikut salah satu daripada kemelampauan tersebut. Cumanya tawazun ataupun keseimbangan itu hendaklah berdasarkan neraca Al-Quran, bukannya neraca manusia biasa, terutamanya neraca orang daripada barat kan. Kita kata keseimbangan tu ialah kena sama kan. Contohnya kan, kalau kerja 8 jam, kerja 8 jam, so usrah tarbiyah dakwah berapa jam? Kalau ikutkan neraca barat, sebabnya 8 jam dengan 8 jam lah kan. Betul tak? 8 jam dengan 8 jam. 8 jam usrah. 8 jam pergi kerja. Sebab kita tahu kita kerja 8 jam sehari. Bagi golongan pekerja lah kan. Kalau golongan belajar lagi lah. Bukan sekadar pagi sampai petang kan. Dengan kita study tengah-tengah malam apa semua tu. Itu semua berapa? Lebih daripada 12 jam. So kalau ikut keseimbangan apa? 12 jam study, 12 jam dakwah tarbiyah. Bila nak tidur? So nak ceritanya, ikhwati fillah rahmatullah SWT, dalam masa yang ada ni lah, insyaAllah, keseimbangan yang kita perlu capai inilah dari sudut materi dan juga sudut rohani. Lebih-lebih lagi kita berada pada bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan kan. Kita berada di malam yang terakhir bulan Ramadan ini. Kita bersungguh-sungguh dengan ibadat kita kan. Kita bersungguh-sungguh dengan Quran kita. Kita sungguh-sungguh dengan untuk nak membangunkan malam-malam kita dengan zikir kan. So itu semua apa? Itu semua bukannya output, ikhwati fillah. Itu semua adalah input sebenarnya kan. Input untuk kita nak mempersiapkan diri kita kan. Ada orang pernah kata Ramadan ini adalah ibarat mukhayyam. Mukhayyam sebulan. Bukan mukhayyam 3 hari kan. Ni mukhayyam 30 hari. Dan mukhayyam tu Kemkom dia siapa? Kemkom dia lah malaikat. Kemkom dia lah malaikat pemerhati kan. Syaitan semua tak ada kan. So bila mana kita dah training diri kita, boleh buat benda yang kita biasa buat tapi kita tak buat kan. Benda yang kita biasa buat tu kita tolak ke tepi. Contohnya apa? Makan malam, makan minum pada siang hari kan. Bagi yang berkeluarga tu bersama dengan isteri dan sebagainya. Kita mampu untuk nak buat benda tersebut atas dasar taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So upon graduation of the month of Ramadan, what will happen to us? Apa yang akan terjadi kepada kita upon bila mana maghrib pada hari Sabtu nanti? Sebab bila kita nak iftar pada keesokan hari itu, Ramadan dah habis. Dah tak ada dah pahala berganda bacaan Quran yang diganda-gandakan. Bukan sekadar satu perkataan tapi satu huruf, diganda-gandakan bacaan dengan zikir kita semua. All those deeds yang kita buat, segala amalan-amalan yang kita buat yang Allah SWT boleh gandakan banyak-banyak itu, semua tu, all those privileges have been lifted kan. So what is left of us? Apa yang kita boleh buat kan? Dengan segala input rohani yang ada tu, kita kena bekerja kan.
Kita kena salurkan all those input tu kepada output yang muntij, output yang berhasil, output yang boleh menghasilkan memberikan kesan impak maksimal kepada dakwah kita, kan? Sebab kita berada di dalam gerabat tarbiyah ini semata-mata untuk mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, semata-mata untuk kita nak mengharapkan ya Allah Subhanahu Wa Taala dapat pandang kita dengan pandangan rahmah dia, agar kita semua dapat masuk ke dalam syurga dia. Betul? Maka ikhwati fillah Allah Subhanahu Wa Taala, with all the nikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita, peluang-peluang untuk kita bersama pada bulan Ramadan, what is our output, kan? Bahkan output itu pun tidak semestinya perlu tunggu Syawal, kan? Kita boleh laksanakan pun, kan? Even in the month of Ramadan. Walaupun kita tak boleh nak keluar daripada rumah, kita masih lagi boleh beraksi dari rumah. Walaupun kita tak boleh untuk nak berjumpa dengan makmum seperti biasa, tapi itu tidak menidakkan dakwah yang kita boleh sampaikan di mana jua kita berada. Sama ada di tempat kerja, buat mereka yang masih lagi bekerja, ataupun mereka yang berada di rumah, berinteraksi dengan keluarga. Semua itu keadaan tidak menidakkan kita untuk nak melahirkan output agar keseimbangan itu dapat dicapai. Supaya kita tidak terjerumus menjadi salah satu daripada dua golongan yang ghulu, yang melampau di dalam ibadat mereka, kan? Itu sama ada ibadat khusus, nak menjadi seorang rahib, maupun dia ada ekstrim yang terlalu bersungguh sangat bekerja nak menegakkan sistem contohnya, kan? Tetapi hilang nilai-nilai tarbiyah. Maka ikhwati fillah Allah SWT, dalam masa yang berbaki ini, insya-Allah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT. Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan luar biasa di dalam hati kita. Doa banyak-banyak. Ya Allah, tolonglah beri aku kekuatan. Untuk apa? Supaya aku boleh beramal, kan? Beramal apa? Ya Allah, tolonglah berikan kepada aku ilham. Ilham untuk nak melakukan amal-amal yang mungkin aku sendiri tak pernah terfikir sebelum ini. Ataupun yang sebenarnya aku dah tahu dah apa yang aku kena buat. Cuma aku apa? So, itulah ya ikhwah. Di akhir malam Ramadan ni, malam yang ke-30, moga-moga Allah SWT makbulkan doa kita, yang Allah SWT boleh memberikan kepada kekuatan untuk terus beramal. Beramal, maintainkan kita punya input itu, kan? Maintainkan kita punya Quran, maintain kita punya azkar, maintain kita punya solat. Lepas ni dah tak ada dah solat tarawih, kan? Dah habis dah tarawih, dah tak ada peluang nak tarawih mungkin next year. Tapi tak tahu next year what is going to happen, kan? Siapa sangka pandemik melanda dunia pada tahun ini? Tak ada siapa sangka. Lebih-lebih lagi tak ada siapa sangka tahun lepas, tak ada siapa sangka yang kita tak boleh pergi ke masjid dan surau. Dan tak ada siapa boleh sangka apa yang akan berlaku pada tahun depan. So we have to make the best out of what we have today, at the moment. Pada malam yang terakhir ni, hidupkan malam dengan ibadat-ibadat khusus, agar semua itu akan menjadi kita punya bekalan. Benda tu akan fuel kita. Benda tu yang akan memberikan kepada kita satu minyak pelincir, menjadi kepada kita, kan, satu input supaya kita boleh keluar nanti, kita boleh terus menjerumus, menyergah masyarakat tu dengan dakwah kita, menyinari mereka dengan sinaran dakwah kita, kan, dengan kudrat, dengan kemampuan yang kita ada lah, insya-Allah. So ikhwati fillah Allah SWT, suratul Fath, surah kemenangan, kan? Surah kemenangan. Dan Allah SWT tidak menamakan kemenangan perang Badar itu dengan Al-Fath. Allah SWT menamakan Sulhul Hudaibiyah itu dengan Al-Fath, iaitu kemenangan. Dan kita tengok antara sifat ahli Al-Fath tu kat sini, orang-orang yang mempunyai kemenangan Rabbani, sebanyak 12 yang disenaraikan di dalam surah ini oleh Syekh Amr Khalid, ialah orang-orang yang mampu untuk nak menggabungkan antara aspek materi dan juga aspek rohani itu, dan untuk nak menepani masyarakat dengan kedua-dua aspek tersebut. Wallahu a'lam bishawab. So itu sahaja untuk sesi kita pada hari ini, 30 minit sesi khawatir Quran, ya. Moga-moga Allah SWT memberkati dan memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kalau ada rezeki, kita jumpa lagi di lain hari. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So bagi yang nak menjawab soalan tadi tu, bolehlah PM
Apa soalan nanti tengok dalam recording. Assalamualaikum.